Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak juga jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Alhamdulillah, kita berada dalam episod kedua dalam slot belajar berdalil. Dalam hidup ini, perkara paling penting ialah agama. Kita rela meluangkan masa 5 kali satu hari untuk bangun solat kerana isu agama. Kita faham dan yakin bahawa agama telah mewajibkan kita untuk solat 5 waktu. Ingat best ke bangun pagi? Tidak lagi best. Tapi kita telah meletakkan agama lebih tinggi daripada segala-galanya. Apabila hujah agama telah jelas, maka kita pegang sungguh-sungguh. Kita memakai baju agama dalam setiap keadaan. Perbuatan kita sudah terikat dengan hujah-hujah agama dalam semua perkara. Cuma ada perkara yang agama suruh buat without excuses dan ada yang diberi kelonggaran. Nak tahu ada kelonggaran atau tidak ada kelonggaran, ada kewajipan atau ada kemestian, kita hendaklah tahu dulu cara agama ini berhujah. Sehingga akhirnya kita dapat faham kewajipan, sunat dan kelonggaran. Dalam elemen hujah yang paling penting, dalil. Tanpa dalil, tiada hujah. Seumpama tiada nombor, tiadalah jam. Tiada hasil tanaman, tiadalah keuntungan kewangan. Tak pergi kerja, tak adalah pendapatan. Apakah itu dalil? Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam buku dia Al-Wajiz fi Usulul Fiqh menyatakan bahawa dalil daripada sudut kefahaman bahasa Arab ialah al-mursyidu wal hadi ila ayyi syai'in hissi atau ma'nawi. Penuntun dan petunjuk yang membawa kepada sesuatu yang real ataupun yang maknawi. Contohnya, kita nampak ada asap di atas gunung. Bermaksud ada kebakaran hutan sedang berlaku. Jadi asap itu adalah dalil yang real tentang kewujudan api di atas gunung. Contoh lain, keindahan alam dengan pelbagai keunikan ini menunjukkan secara jelas bahawa wujudnya pencipta yang sangat bijak, cerdas, cerdik dan teliti. Jadi keindahan alam ini adalah dalil kewujudan pencipta. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Wa aqimus salah. Dirikanlah salat. Dengan meneliti ayat ini kita akan dapat faham bahawa Allah suruh kita salat. Pada asalnya suruhan membawa maksud wajib untuk membuat sesuatu. Wajib untuk buat. Jadi kita faham bahawa wajib salat. Wajib salat adalah kesimpulan. Dan ayat wa aqimus salah itu adalah dalil. Jelas? Bro, itu dalil secara umum. Apa yang kita nak faham adalah dalil agama. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia sebut dalam buku dia Al-Wajiz fi Usul Fiqh, ma yustafadu minhu hukm syar'i amali, sesuatu yang memberi faedah dalam penetapan hukum agama secara praktikal. Membawa maksud apa sahaja petunjuk yang ada bagi mengenal pasti hukum sesuatu perkara, maka itu adalah dalil. Jika petanda itu kukuh, maka kukuhlah kesimpulan akhir pada hukum berkenaan. Asalnya minum arak adalah harus. Nak minum, minumlah. Nak minum banyak mana pun silakanlah. Nak minum sikit pun ambil. Tak mau minum pun tak apa, tak ada masalah. Tapi bila ayat Al-Quran turun, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya. Hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Perkataan hendaklah kamu menjauhinya adalah dalil kepada pengharaman arak. Jadi asal arak tadi harus saja, nak makan tak apa, tak makan tak apa, nak minum tak apa, tak mau minum pun tak apa, silakan. Tapi tiba-tiba bila sebut bila datang fajtanibu, hendaklah kamu menjauhinya, maka arak jadi haram kerana dalil itu. Fajtanibu itu dalil. Daripada sudut pembahagian pula, kita kena lihat daripada sudut mana yang kita nak tengok. Beza sudut akan membawa beza pembahagian. Sekurang-kurangnya kita ada 3 jenis pembahagian dalil. Yang pertama, pembahagian daripada sudut dalil itu tuntas ataupun tidak. Absolut atau masih boleh dipertikaikan. Jika kita nak lihat daripada sudut ini, maka pembahagian dalil itu ada 2, iaitu qat'i dan zanni. Qat'iyyatu dilalah wa zanniyatu dilalah. Qat'i dia maksud dia absolut dan zanni maksud sangkaan yang sangat kuat tapi masih ada kelompongan yang boleh dipertikaikan melalui pandangan-pandangan para ulama. Kita sebut ijtihad para ulama. Yang kedua, pembahagian daripada sudut dalil itu disepakati oleh semua ulama atau masih ada ulama yang tak setuju. Yang disepakati oleh semua ulama ialah dalil daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tak ada seorang pun ulama
ulama yang kata hujah Al-Quran sahaja boleh pakai. As-sunnah, ijma' dan qiyas ni tak boleh pakai sebab dia ciptaan manusia. Tak ada. Kalau anda dengar ada orang sebut macam tu, maksudnya dia tak faham konsep berhujah dalam agama. Yang tidak disepakati pula dia ada 7, iaitu istihsan, masalihul mursalah, istishab, uruf, mazhab sahabah, syarak sebelum kita, dan saddu zara'i. Maksud dan disiplin bagi setiap satu ni saya akan jelaskan satu persatu pada video-video yang akan datang, insya-Allah secara detail. Anda tunggu perbahasan-perbahasan berkenaan. Mengapa ulama bersepakat kepada 4 hujah tapi tidak kepada 7 yang lain? Antara sebabnya ialah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisih dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Suruhan mentaati Allah bermaksud wajib ikut Al-Quran. Suruhan mentaati Rasul bermaksud wajib ikut hadis. Suruhan mentaati ulil amri bermaksud wajib ikut kesepakatan para ulama dalam kalangan sahabat Nabi. Ini kita sebut ijma'. Suruhan untuk kembali kepada Allah dan Rasul apabila berselisih bermaksud suruhan mengikuti qiyas yang tiada nas dari Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembahagian daripada sudut nakliyah dan akliyah. Nukil saja nakliyah atau kena perah otak untuk berfikir, akliyah. Yang nukil saja Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Uruf, syariat sebelum kita dan mazhab sahabat. Yang kita kena memperanankan akal dengan bersungguh-sungguh pula ialah qiyas, masalihul mursalah, istihsan, istishab dan saddu zara'i. Pun begitu dalam agama kita, akal tidak bertindak bersendirian. Ia tetap memerlukan nukilan agama. Oleh itu setiap hujah perlu dibawakan dalil nakli juga. Tak boleh berpada dengan dalil akli semata-mata. Inilah bahagian yang sangat kritikal dalam masyarakat kita. Ada kumpulan yang yo-yo Islami meniaga perubatan dengan habatus sauda, madu dan za'faran. Mereka kata Al-Quran dan hadis dah sebut, maka tak ada perbincangan lagi, tak boleh petikai dah. Akal tak boleh berperanan dalam hal ini. Sebenarnya ucapan seperti ini adalah ucapan yang sangat berbahaya. Kerana Al-Quran dan hadis memangnya boleh dijadikan dalil, tetapi adakah ia telah diletakkan pada haknya? Awak tak boleh kata saya boleh makan di bulan puasa sebab Quran kata kulu washrabu, makan dan minumlah. Sebab dalil itu memang jelas kepada keharusan makan minum. Tetapi adakah dalil itu sahaja yang ada dalam Quran? Bukankah ada juga dalil kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa? Adakah dalil Al-Quran yang kata makan dan minumlah serta dalil diwajibkan puasa itu boleh difahami begitu saja tanpa peranan dalil-dalil lain, tanpa peranan akal untuk memahami? Demikian juga isunya apabila ada orang yang kata agama ini hanya akal sahaja. Apa yang kena di akal aku, maka itulah agama. Jika tak kena di akal aku, maka ia bukan agama. Inilah agama versi aku, katanya. Pelik sungguh orang macam ni. Bagaimana dia digelar sebagai seorang Islam jika dia tidak ada kepercayaan pada hari kebangkitan yang sangat mustahil daripada sudut akal? Apatah lagi bangun untuk solat 5 waktu yang hanya ditetapkan melalui jalan wahyu dan dalil-dalil nakli, bukan dalil akal. Oleh itu, kita sebut bahawa setiap perkara mesti ditegakkan atas ilmu dan akal waras. Selaku Muslim, agama mengangkat akal di dalam usaha memahami dalil-dalil sehingga akhirnya kita menjadi orang yang kukuh kepercayaan kepada Tuhan serta kita adalah seorang yang paling waras di dalam berhujah. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana sahabat-sahabat? Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat dalam perkongsian hari ini? Jika anda rasa anda faham berkaitan tentang dalil, tekan butang share dan kongsikan kefahaman anda bersama sahabat-sahabat kita yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.